Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kurikulum pendidikan di Perancis dan Jerman pada abad ke-18 dan 19 Masihi. Okey. Kurikulum Perancis ada 3, iaitu kurikulum pendidikan rendah, kurikulum pendidikan menengah dan kurikulum pendidikan tinggi. Okey, untuk kurikulum Jerman juga sama seperti kurikulum Perancis, iaitu kurikulum pendidikan rendah, kurikulum pendidikan menengah, kurikulum pendidikan tinggi. Okey, untuk pendahuluannya, menjelang abad ke-18 dan 19 berlaku perkembangan pesat dalam bidang pendidikan di Perancis dan Jerman. Perubahan berlaku apabila sistem pendidikan di negara tersebut bebas daripada kekungan gereja. Menjelang pertengahan abad ke-18 Masihi, sistem pendidikan mula dikuasai oleh kerajaan. Kerajaan mengambil langkah-langkah untuk melahirkan sistem pendidikan kebangsaan yang berorientasikan kepentingan negara. Okey, perubahan dilakukan dalam kurikulum pendidikan bagi memenuhi aspirasi negara tersebut. Okey, untuk kurikulum pendidikan Perancis, yang pertama, kurikulum pendidikan rendah. Okey, sekolah rendah memberi penekanan kepada membaca, menulis, mengira, bahasa Perancis, moral dan agama. Sekolah-sekolah rendah tinggi menawarkan pembelajaran dalam mata pelajaran geometri, lukisan linear, sains, sejarah, geografi dan muzik. Penekanan diberikan kepada pembelajaran sejarah dan geografi negara Perancis. Dalam pembelajaran sains, penekanan diberikan juga kepada latihan praktikal. Yang kedua, kurikulum pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini dikendalikan di Lyceum dan Kolej Awam. Mata pelajaran yang diajar ialah bahasa kuno, retorik, logik, etika, matematik, lukisan dan sains. Penekanan diberikan kepada pembelajaran bahasa Latin, bahasa Perancis, sejarah, geografi dan matematik. Okey, untuk kurikulum pendidikan tinggi di Perancis, pendidikan di peringkat universiti dikendalikan melalui fakulti seperti sastera, sains, perubatan, undang-undang dan teologi. Fakulti-fakulti ini berfungsi sebagai sekolah-sekolah profesional yang berasingan. Fakulti-fakulti ini juga terlibat dalam pengendalian peperiksaan dan pengurniaan ijazah kepada penuntut. Menjelang tahun 1890, 15 buah fakulti yang berasingan telah disatukan menjadi universiti negeri. Okey, untuk kurikulum pendidikan Jerman pula. Yang pertama, kurikulum pendidikan rendah. Pembelajaran di sekolah rendah berasaskan teori yang dikemukakan oleh Pestalozzi. Penekanan diberikan kepada perkembangan mental dan latihan menggunakan daya kanak-kanak. Penekanan diberikan kepada subjek geografi, sejarah dan bahasa Jerman bagi melahirkan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Selain itu, mata pelajaran lukisan, muzik, matematik dan latihan jasmani juga diajar kepada kanak-kanak. Pelajar-pelajar juga mempelajari mata pelajaran agama dengan penekanan diberikan kepada nilai-nilai moral. Untuk kurikulum pendidikan menengah di Jerman, langkah-langkah diambil untuk menyeragamkan pembelajaran di sekolah-sekolah menengah pada tahun 1816. Antara subjek yang diajar ialah bahasa Latin, bahasa Greek dan bahasa Jerman. Selain itu, penekanan juga diberikan kepada subjek matematik, sejarah, geografi, agama dan sains. Selepas tahun 1837, penekanan juga diberikan kepada pengajian dalam bidang kemanusiaan. Untuk kurikulum pendidikan tinggi di Jerman, pengajian di peringkat universiti memberi penekanan kepada pengkhususan dalam pelbagai lapangan ilmu. Universiti Berlin menjalankan pengkhususan dalam pelbagai cabang ilmu pengetahuan.
Kajian dan penyelidikan dijalankan dalam bidang filologi, egiptologi, sejarah. Di samping itu, universiti ini juga memberi tumpuan kepada kajian dalam bidang falsafah, psikologi, undang-undang, anatomi, zoologi, kimia dan fizik. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini, menjelang abad ke-18 Masihi, lahir sistem pendidikan kebangsaan di Perancis dan Jerman. Kurikulum pendidikan berasaskan kepada kepentingan dan aspirasi negara telah diperkenalkan. Kurikulum ini melahirkan ramai sarjana dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan di Perancis dan di Jerman. Itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.